Dalam grup WhatsApp kita ada soalan yang ditanya, saya tengok tadi, iaitu berkenaan dengan zikir selepas sembahyang. Adakah dari segi sunnahnya bagaimana? Baca sendiri-sendiri ke, baca ramai-ramai ke? Atau tambah sikit lagi, boleh baca kuat ke, baca perlahan? Okay. Berhubung dengan perkara ini berlaku kekhilafan yang panjang di kalangan para ulama daripada dulu lagi. Dan benda ini saya sudah furai panjang di dalam tajuk sifat-sifat sembahyang Rasulullah SAW dalam hadis sahih Muslim kita. Dalam Bukhari pun banyak juga hadis-hadis yang bersabit dengannya. Okay, saya baca hadis Bukhari. Zikir sehabis solat. Hadis nombor 825 kalau nak baca. Akhbarani Amrun anna Aba Ma'bad Maula ibni Abbasin akhbarahu anna ibna Abbasin radhiyallahu anhuma akhbarahu anna raf'a as-sawti bi dhikri hina yansarifu an-nasu min al-maktubah kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Ibnu Abbas kuntu a'lamu idza sarafu bidzalik idza sami'tuhu. Daripada Abi Ma'bad, iaitu bekas hamba kepada Ibnu Abbas, dia menyatakan telah memberitakan bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu memberitahunya bahawa mengangkat suara dengan berzikir itu setelah semua jamaah kembali dan selesai daripada solat fardu yang 5 pernah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata Ibnu Abbas lagi, aku dapat mengesan tentang orang ramai telah selesai solat dengan aku mendengar suara itu. Iza sami'tuhu, apabila aku mendengar suara itu. Dalam satu riwayat lagi, riwayat Imam Bukhari juga daripada Ma'bad, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kuntu a'rifu imkhidha'a salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Telah memberitahuku daripada Ma'bad, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dia berkata, aku dapat mengetahui selesainya solat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbunyi takbir dalam masjid Nabi. Ibnu Abbas menceritakan suasana semayang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Ibnu Abbas ni masa tu dia kecil lagi lah. Dia kecil lagi. Dia lahir di Madinah dah. Jadi kata para ulama, kadang-kadang dia tak datang semayang berjemaah. Duduk luar lah maknanya. Dia duduk di luar. Dan dia kata dia tahu bagaimana semayang ni sudah selesai apabila dia mendengar rafa'as saut bil zikri, apabila dia dengar suara yang orang berzikir. Dalam riwayat yang kedua, apabila dia dengar ada takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ada ulama yang pegang hadis yang kedua ni, pahmayang takbir dia tu, dengan kuat pun ada, tapi mazhab kita tak pilih amalan ini. Tak ada lah dalam kitab-kitab fiqh kita. Tapi dalam Sahih Bukhari ada. Hadis yang pertama tadi dalam Sahih Muslim kita ada, kita dah baca dulu. Dalam riwayat Abi Daud pun ada, dalam beberapa riwayat ada. Jadi oleh kerana ada hadis yang seperti ini dan ada hadis yang menggambarkan seolah-olah Nabi SAW tidak berzikir beramai-ramai, zikir seorang-seorang, maka benda ini menjadi khilaf di kalangan ulama daripada dulu lagi. Ada yang mengatakan yang sunnahnya ialah berzikir seorang-seorang. Lepas semayang zikir sendiri,
Bahkan doa pun dari segi sunnah di sisi sebahagian besar ulama hadis ialah doa sendiri-sendiri. Itu yang masyhurnya. Kalau negeri Arab gitulah. Habis mayang enggak zikir masing-masing. Kalau kita pergi Mekah, Madinah, tak lepas mayang tu senyap je, tak ada kata apa. Zikir masing-masing je lah. Doa pun tu imam tak berdoa. Kita sendirilah berdoa. Dia buat begitu tu ialah kerana ada hadis-hadis yang bersabit dengannya. Kalau ikut sahih sungguhnya, waktulah. Dan Nabi suruh berzikir kan lepas mayang. Ya, hak ni disepakati oleh semua mazhab. Berzikir selepas mayang ni disyariatkan. Nabi suruh banyaklah astagfirullahalazim. Dan macam-macam zikir termasuk subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dah saya hurai panjang dulu bahawa Nabi ajar tetapi Nabi sendiri tidak buat secara beramai-ramai. Tak buat secara beramai-ramai. Contohnya ialah berkenaan dengan subhanallah, alhamdulillah ni Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Hadis ni kita dah baca dulu. Tanya Nabi, dia kata, rugilah kita yang miskin ya Rasulullah. Orang kaya ni boleh berjihad, boleh sedekah, boleh pergi haji, boleh itu, boleh ini. Kita yang tak ada benda ni tak boleh nak buat. Lalu Nabi kata membaca min fi duburis solah, di belakang semayang, lepas semayang, iaitu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, la ilaha illallah sekali. Banyak riwayat yang datang ada pelbagai lafaz dan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Pun saya sudah hurai dulu, cuma tak dengar lagi saya sebut. Di mana tasbih ini dalam hadis-hadis yang sahih kata para ulama, hukumnya adalah sunat. Ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim, dalam sunan-sunan. Yang sahihnya ada 6 yang datang daripada Nabi. Baca 10 kali pun, ya. Subhanallah 10 kali paling kurang. Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Pun sabit dengan hadis yang sahih. Ataupun 11 kali pun ada juga dalam hadis yang sahih. Nabi suruh baca subhanallah 11 kali, alhamdulillah 11 kali, Allahu Akbar 11 kali. Ada juga yang masyhurnya ialah 33 kali yang telah kita baca dulu. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 campur dengan la ilaha illallah jadi 100. 33 kali 3 99. Riwayat yang disudahi dengan lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sahih. Yang kelima yang sahih juga baca 25. 25 subhanallah, 25 alhamdulillah, 25 Allahu akbar, 25 la ilaha illallah. Ada juga ada yang demikian, boleh baca. Okey. Ini disebut dalam kitab-kitab dan ini adalah di antara yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara yang disebut dalam kitab Al-Ahkam An-Nabawiyah dan lain-lain lagi. Dan setelah saya hurai panjang dulu. Jadi hadis-hadis ni Nabi koyak je. Dia tak buat beramai-ramai. Berlalu masa sahabat yang ahli sufah ni, zikir Nabi besar ni, kalau kamu buat gitu, kamu akan dapat pahala macam mereka orang kaya juga. Lalu mereka ni apabila dengar daripada Nabi, tak tahan lama diriwayat ke orang lain. Royak kepada Abdul Rahman bin Auf, pada Sayyidina Uthman bin Affan. Lalu sahabat lain pun baca wirid ni lepas semayang. Lepas sahabat-sahabat yang kaya ni baca, lalu orang yang ahli sufah ni kata, rugi lah kita. Dia pun baca juga. Lalu mereka ni pergi tanya Nabi pula, lagu mana ni ya Rasulullah? Rasulullah ajar tu kami amal dan kami beritahu pada rakan-rakan kami yang kaya dan dia pun amal juga. Lebih dia lah ya Rasulullah.
Rasulullah kata, ya lah. Dah dia baca juga kan. Mana kata Nabi? Sedekah, ya ada fitih. Zikir pun dia baca juga. Lebih dia lah. Sebab itulah sebahagian besar ulama mengatakan orang kaya yang bersyukur lebih baik daripada orang miskin yang sabar. Termasuk Al-Imam An-Nawawi dalam kitab dia Riyadhus Salihin, dia buat tajuknya Al-Ghaniyyu Syakir khairun minal Fakiri Sabir. Orang kaya yang bersyukur, yang taat pada Allah lebih baik daripada orang miskin yang sabar dalam menghadapi cobaan kehidupan ini. Jadi berdasar pada hadis ini, Nabi tak baca beramai-ramai. Tak baca beramai-ramai. Sebab itulah amalan di negara Arabnya, dia tak ada zikir beramai-ramai macam tempat kita buat ni, tak ada. Tetapi di beberapa negara yang lain di Afrika, saya dipahamkan ada juga yang buat. Negara kita pun ada juga ulama kita buat. Jadi boleh tak kalau kita nak buat begitu? Jadi ada juga dalil-dalilnya, antaranya hadis Sahih Bukhari yang saya bacakan tadi, iaitu Ibnu Abbas kata dia tahu orang sudah semayang ni apabila dia dengar suara zikir yang kuat. Ibnu Abbas ni duduk di luar. Jadi ini menjadi dalil kepada sebahagian ulama yang boleh berzikir dan boleh berzikir dengan suara yang kuat. Dan ada sahabat yang bertakbir dengar pahlua Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi berdasarkan hadis-hadis yang pelbagai ini, maka berlakulah khilaf di kalangan para ulama. Khilaf di kalangan para ulama. Dan di sana ada hadis-hadis yang bersifat umum yang tak sebut lepas sembahyang. Antaranya dalam riwayat Imam Bukhari, ini pun dijadikan alasan dan hujah oleh ulama di sebelah negara kita lah. Riwayat Imam Bukhari juga daripada Abi Hurairah, di mana Nabi menceritakan bahawa ada malaikat yang Allah tugaskan untuk pusing dunia ni tengok mana dia ada majlisul zikri, majlis zikir. Kalau ada majlis zikir, malaikat ni akan turun, duduk sekali, dia menghafalkan sayatnya dan berdoa kerahmatan dan seumpamanya. Sehinggalah orang yang berzikir itu beredar, lalu malaikat pun beredar dan naik ke langit. Bila bertemu dengan Tuhan, adalah Bukhari. Tuhan tanya, hamba ku buat apa? Padahal Nabi kata Tuhan maha tahu segala-galanya, dia tanya juga. Malaikat kata hambamu sedang bertahmid, bertakbir dan menyuci dan mengagungkan kamu, wahai Tuhan. Begitulah yang disebut di dalam hadis itu. Jadi artinya berzikir dengan berjamaah ni secara umumnya ada dalam dalil-dalil yang sahih juga. Jadi selepas sembahyang, yang kata boleh buat beramai-ramai ini ialah hadis Bukhari yang saya baca tadi, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Jadi terpulanglah. Kalau orang tak mau berzikir pun, dia pegang pandangan berzikir selepas sembahyang ni kena buat seorang. Sebab learning orang mengajar ni YouTube apa semua, kitab-kitab bagi orang yang boleh baca. Yang kita duk buat gini ni, pahmayang terzikir ramai-ramai ni, ada juga yang kata bid'ah. Pahmayang betul tu tak ada dalil yang terang Nabi ada buat begitu. Tidak ada. Jadi kalau kita bertemu orang kata begitu pun, ya, salah apalah. Ataupun setengah orang yang berpegang demikian. Lalu kita berzikir ramai-ramai, dia bangun, dia tupik duduk luar. Apa nak salah apalah. Banyak pandangan berhubung dengan perkara ini. Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri berhubung dengan baca dengan kuat. Baca zikir dengan kuat ni lepas sembahyang. Di dalam kitab dia dia sendiri lebih suka baca dengan perlahan. Tak baca kuat lah. Dan hadis yang dalam Bukhari ini ada disebut, dan beberapa hadis yang lain ada juga Nabi membaca dengan kuat. Bacaan selepas sembahyang tu ada Nabi baca perkataan yang tertentu yang sahabat ada dengar. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala anhu, pengasas mazhab Imam Syafi'i, pengasas mazhab kita,
Dia kata hak ni menurut penilaiannya adalah Nabi membaca kuat itu tujuannya untuk mengajar para sahabat. Supaya sahabat dengar dan sahabat boleh amal. Selepas sahabat sudah tahu dan boleh baca sendiri, Nabi memperlahankan bacaan zikir-zikir. Okay. Artinya ini adalah perkara khilaf furu' fiqhiyah yang menjadi khilaf daripada zaman dulu lagi. Hinggalah ke zaman kita hari ini, kalau kita dengar orang kata lain daripada apa yang kita buat ni, ya. Kalau kita meluas, kita pergi Mekah, Madinah pun kita tengok berbeza dengan apa yang kita buat. Hak yang sahih sungguh, macam Mekah, Madinah tu. Kalau dia tak betul, ulama-ulama hadis, ulama daripada berbagai mazhab mari petikai dah. Tapi itu pun adalah sabit dengan dalil-dalil yang sahih dan tidak ada dalil-dalil yang terang. Saya sebut tadi, dalil yang terang bahawa Nabi baca diikuti dengan para sahabat begitu sama dah. Kecuali ada beberapa ketika Nabi baca kuat supaya sahabat dengar, supaya sahabat boleh amal sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Asy-Syafi'i kita rahimahullah taala anhu. Begitu juga dengan Al-Imam An-Nawawi pun kata gitu juga. Zikir ni molek perlahan. Ada dalil-dalil yang panjang lah ni. Kecuali dengan niat kita nak mengajar makmum. Supaya makmum boleh ikut. Itu Imam Nawawi pun begitu, Imam Syafi'i pun begitu. Jadi kalau kita bertemu, ada orang kata kalau kita baca kuat sama, ramai-ramai sama bid'ah, pun ada juga yang kata demikian. Allah SWT lah kalau ada orang kata begitu. Macam usalli lah, kita sebahagian orang kita baca. Dalilnya tak ada dah juga. So kita ada letak sunnah. Okay. Nabi sungguhnya ada tak? Tak ada. Sebab itu sebahagian ulama dia kata ini bid'ah. Orang mazhab Hanafi tu. Sebahagian tu terutama ulama-ulama hadis dia kata bid'ah. Nabi tak buat. Okay. Kalau kita dengar memang ada begitu. Tak nak kata apalah. Saya pernah sebut dulu ketika menguraikan sifat sembahyang Nabi. Saya pernah baca usalli masa dua negara. Orang Arab sigung saya. Sigung. Saya kata apa ni? Lepas mayang wisalah je dia ceramah saya. Dia kata usalli ni niat ni kata an-niyyah fil qalbi. Niat dalam hati. Pasal apa? Mungkin koyak ke orang. Aku pun nak sembahyang juga dia kata. Ni marah. Panjanglah. Dan dia kata Nabi tak buat ni. Saya senyap ajalah ni. Jadi kalau kita bertemu dengan yang demikian pun, ya, berlaku kekhilafan yang panjang. Guru saya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang saya sebutkan tadi, ulama besar dalam ilmu fiqh dan berbagai bidang ilmu dalam Islam, termasuk qiraat, dia menguasai 10 qiraat. Mahir orangnya, dan dia ada kitab tafsir dia 32 jilid, kitab fiqh dia dalam berbagai mazhab dia karang. Dia kata dari segi sunnah sungguh usalli ni dia kata tak ada lah. Tak ada sabit dalam hadis-hadis yang sahih. Dhaif pun tak ada juga. Sebab usalli ni mari ke diam 300 tahun lebih baru ada orang yang cuba buat usalli. Imam-imam mazhab yang 4 ni pun tak ada juga. Tak ada buat. Dalam hadis pun tidak ada. Dhaif pun tak ada juga. Tapi ulama yang kediam ni dia kata pasal kita nak menghadirkan niat dalam hati, ulama dalam mazhab kita. Jadi kita berlafaz dulu dengan lidah, usalli fardal maghribi, saja aku semayang fardhu maghrib, barulah benda tu mudah mari dalam hati. Allahu akbar, saja aku semayang fardhu maghrib. Tu tujuannya. Okey. Jadi niat tu ada dalam hadis, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya ni setiap amalan tu dikira dengan niat, Nabi kata. Jadi nyeret jauh nak suruh mari niat gitu gini. Kata Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ini dia panggil dalil-dalil yang jauh. Dalil yang jauh, bukan dalil yang terang dan dalil yang dekat, bukan. Dalil yang jauh.
Jadi dia berhujah begitu gini, dia qiyah pula pada niat ihram haji dan umrah. Yang Nabi sebut kuat tu nak mengajar. Tapi dalam ihram haji dan umrah, jika Nabi sebut kuat, kita boleh sebut kuat. Okay. Jadi dengan hujah-hujah yang begitu, dengan kiasnya, jadi biar ke dia lah. Tak usah kata apa lah. Tak usah kata bida'ah. Walaupun ada orang kata bida'ah, tak usah kata lah. Okay. Saya pun pegang itu juga. Sederhana. Orang nak buat juga, biar ke dia lah. Cuma kita beritahunya, ini bukan sunnah Nabi. Bukan sunnah para sahabat. Dan bukan sunnah imam-imam mazhab yang besar. Benda ni adalah mari kemudian 300 tahun lebih selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah sekadar itu saja kuliah kita pada malam ini. Mudah-mudahan menambahkan kepahaman kita dalam beragama ini insyaAllah. Supaya kita tahu mana yang sahih, mana yang tak sahih. Mana khilaf yang muktabar, mana khilaf yang sepatutnya kita ambil pendapat yang lebih kuat, yang menepati dengan dalil-dalil yang sahih yang datang daripada Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.